Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kasiran amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia seluruh ahli jawatan kuasa surau Fatimah Az-Zahra Indra Sempurna Kuantan Pahang Darul Makmur, tetamu-tetamu Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini dengan limpah rahmat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita solat isyak berjamaah, dan Alhamdulillah baru sebentar kita solat sunat tarawih 4 rakaat. Alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siri tauladan umat yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umat ini melainkan agama Islam itu telah pun sempurna. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita kesempatan pada malam ini dapat sebentar kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan tajuk tazkirah saya pada malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam kita berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad setiap malam. Dan pada malam ni tuan-tuan, kita nak bercerita tentang kekasih kita yang namanya Muhammad bin Abdullah. Bila sebut tentang kekasih, kita akan dapat rasa tuan-tuan satu nikmat yang amat besar. Dan ada kalanya kita lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah mudah-mudahan Allah Taala campakkan dalam hati kita rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita minta rezeki, minta dapat duit berim, minta tuan-tuan jodoh panjang, tapi lupa untuk kita minta satu rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tuan-tuan, kita berbicara tentang kekasih kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat tuan-tuan satu kebun bunga yang amat indah. Daripada satu bunga kita mencium, kemudian kita menghala kepada bunga yang lain. Kita belik, kita tengok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama permata. Belik sebelah kanan cantik, belik sebelah kiri cantik, tengok daripada atas cantik, tengok daripada bawah cantik. Siapa dia? Rasulullah. Dan namanya sebenar tuan-tuan Muhammad bin Abdullah. Nama dia. Ibu dia nama Siti Aminah. Abah dia nama Abdullah. Abah dia, abah kita Sulaiman. Abah Nabi ni Abdullah. Bibi dia Ummul Aiman. Maknanya kalau siapa yang ada bibi tuan-tuan, dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dia ada bibi. Aki Nabi atau kita sebut datuk dia Abdul Muttalib, aki dia. Dan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kita lahir tahun lipan, tahun raya Cina. Nabi tuan-tuan dia lahir tahun Gajah, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Kenapa ya sebut 12 Rabiul Awal tahun Gajah? Sebab 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Abrahah daripada Yaman turun tuan-tuan ke Mekah dengan satu matlamat
untuk meruntuhkan Kaabah. Dan cerita ini Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Fil. Kita boleh lihat tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita yang mana Allah Ta'ala hancurkan tentera bergajah ini dengan Allah Ta'ala kirimkan satu kelompok burung ababil, tarmihim bihijaratim min sijil, yang mana pada kaki burung ni tuan-tuan, kata ulama, bukan saja di kaki tapi di paruhnya ada batu daripada neraka. Sijil nama dia. Bila mana tuan-tuan kena sahaja batu ni, hancur. Ka'asfin ma'kuz, seperti daun yang dimamah oleh ulat, hancur. Itu tentera-tentera Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia duduk dalam perut Siti Aminah, ibu dia, tak macam kita ya. Isteri kita mengandung malam ni baru 7 bulan, nak tidur pun tuan-tuan seksa, mengirit je tuan-tuan ya, terlentang sini tak lepas dah. Tapi Siti Aminah ketika mana dia mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia tak rasa sakit, malah dia merasakan ringan, tubuh dia ringan ya. Dan ketika dia mengandungkan Nabi kita tuan-tuan, ketika itu Allah Ta'ala jemput ayahnya bertemu dengannya, mati abah dia ya. Saya ustaz mati juga abah saya ustaz, kena penyakit chikungunya tahun lepas. Kita tuan-tuan, ayah kita meninggal ada gambar, ada gambar mak masa mak nikah dengan abah dulu, mak dekat Kuantan Perik contoh, atau dekat Kampung Tedung Lancang Pahang, ada gambar tak mak? Ada. Pergi tengok dalam album lama, pergi tengok, kita pun tengok belik. Ni siapa ni abah? Ini Pak Taripin, ini tukang kipas. Tu sebelah tu abah awak, tu pakai baju Melayu berkerih, tu abah awak. Yang bersilat ni siapa? Ini Pak Tan Yunus, kata dia. Dengan Pak Laripin, dia bersilat. Abah awak duduk tengah-tengah tu pakai sepasang Melayu warna biru berkerih, kata dia. Tu abah awak. Sebelah tu mak masa muda, abah awak umur 27, mak masa 23. Kita ada gambar ayah. Tapi Nabi SAW tuan-tuan, ketika mana Allah Ta'ala jemput orang tua dia, ayah dia, Nabi tak pernah tengok wajah ayah dia. Dan lahir saja Nabi SAW tuan-tuan, kata Siti Aminah ibu kepada Nabi, ra'aitu, aku melihat, nura, cahaya, kharaja minni, keluar bersama dengan baby itu daripada perut aku. Makna Nabi lahir tuan-tuan bersama dengan cahaya. Kita tahu kita lahir tuan-tuan dengan darah. Kadang-kadang suami tu turut serta masuk dalam wad besar, dia pengsan suami. Pengsan. Pengsan. Rabat tuan-tuan. Pengsan. Ya, Nabi tak ya. Nabi ni tuan-tuan kata ibu dia, aku tengok bersama dengan baby itu ada cahaya. Malah cahaya tu tuan-tuan kata ulama, dia sampai ke timur dan barat. Menandakan tuan-tuan dakwah Nabi SAW untuk seluruh alam. Maknanya datang Nabi ni tuan-tuan untuk buka mata kita yang selama ini tertutup. Datang Nabi untuk buka pendengaran kita yang selama ini tuan-tuan tidak mendengar kebenaran. Datang Nabi tuan-tuan untuk buka pintu hati kita yang selama ini terkunci. Datang Nabi tuan-tuan untuk beri kekuatan kepada orang yang lemah. Datang Nabi tuan-tuan untuk apa? Untuk menyatukan orang yang sebelum ini bergaduh. Allahu Akbar. Datang Nabi yang kita berselawat setiap malam, Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, aku berselawat ya Allah. Siapa dia? Sayyidina, tok 4 kita, Nabi tu. Ketua, bahasa Inggeris sebut leader, bahasa kampung sebut tok 4. Sayyidina wa nabiyina, Nabi kami. Wa habibina, kekasih kami. Last sekali, wa maulana, maula, tuan kami. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, bila mana lahir saja orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, orang yang pertama yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ibu dia, Siti Aminah. Sebab tu siapa yang malam ini tuan-tuan isteri dia mengandung, pesan dengan isteri, leha, jangan jadi macam 3 tahun lepas leha. Kenapa abang? Anak kita yang nombor 2 tahu tak nak lalu menyusu ke dia.
letih abang cari susu domik. Jangan. Susukan dulu. Sebab apa? Kita tengok ibu pada Nabi, orang yang pertama menyusui Nabi. Dia ambil Nabi kita, kemudian Nabi kita menyusui. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, yang menyusui Nabi SAW, Nabi disusui oleh siapa, tuan-tuan? Suwaibatul Islamiyah. Siapa dia Suwaibatul Islamiyah? Hamba kepada Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab? Abu Lahab ialah pok saudara Nabi. Pok saudara. Dan perlu kita ingat, pok saudara Nabi ni ada 4. Macam kita juga. Saya ada 4 juga pok saudara saya. Pak Alaripin duduk Ulu Jempur, Ustaz. Pak Ambung Kerja, Ustaz, duduk Jengkem 14. Yang ketiga pula, tuan-tuan, pok saudara kita, Pak Cu Wahid, duduk Ulu Ceka. Yang keempat, tuan-tuan, Pak Itayunah, duduk Kampung Tedung, Lancar Bahar. 4 juga. Nabi SAW 4 orang juga pok saudara dia. Yang pertama, tuan-tuan, Hamzah, yang kita sebut Saidina Hamzah, pok saudara Nabi. Yang kedua, tuan-tuan, Saidina Al-Abbas, pok saudara Nabi. Yang ketiga, tuan-tuan, Abu Talib, pok saudara Nabi. Yang keempat, Abu Lahab, pok saudara Nabi. Yang tadi, yang beri, tuan-tuan, hamba dia, siapa dia pok saudara Nabi? Abu Lahab. Dia minta Suwaibatul Islamiyah. Supaya apa? Supaya ambil Muhammad ni, susukan dia. Dan bila mana, tuan-tuan, Suwaibatul Islamiyah ni, dia ambil Nabi ni, kemudian dia letak, tuan-tuan, untuk susui. Kemudian kata Abu Lahab, lepas awak susu dia ni, lepas tu awak bebas daripada hamba. Maknanya lahirnya Nabi SAW membebaskan perhambaan. Orang yang ketiga, tuan-tuan, yang menyusui Nabi SAW, yang ketiga, nama dia Halimatun Sa'diyah. Halimatun ni terjemuh dalam bahasa Melayunya putih. Putih. Sa'diyah menggembirakan. Dan Halimatun Sa'diyah ni, tuan-tuan, dia ambil Nabi kita ni, kemudian dibawa balik kampung dia. Nama kampung dia Kampung Bani Sa'ad. Bawa balik kampung. Nak bagi Nabi kita ni orang yang elok, orang yang baik, orang yang gagah, fasih dalam berbahasa. Dan Nabi kita duduk dekat Kampung Bani Sa'ad ni 4 tahun. Tak lama ya. Kita duduk Indra Sempurna ni lama. Ya, itu pun baru malam ni datang masjid. Lama duduk. Alhamdulillah, datang tu tak pernah datang. Jumaat tak ada, tarawih tak ada, sembahyang maghrib tak ada, subuh tak ada. Agak sembahyang Jumaat depan TV agaknya. Tuan-tuan. Ya. Dan 4 tahun Nabi kita, tuan-tuan, dia duduk di mana? Dia duduk di Kampung Bani Sa'ad 4 tahun. Ketika umur dia 4 tahun duduk di sana, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril supaya datang kepada Muhammad ni, belah dada dia. Dan malaikat Jibril ni, tuan-tuan, dia belah dada Nabi, dia keluarkan hati, dibasuh dengan air Zam-Zam. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, siapa belum lagi tekak dia disirami dengan air Zam-Zam, cari hari esok. Kerana apa? Kerana air Zam-Zam tu duduk ranking nombor 1. Air yang penuh dengan barakah. Kita minum air yang barakah dalam bulan yang penuh dengan barakah. Allahu Akbar. Ya, selain daripada kita makan kurma tu, Yusuf tayo, tu daripada tu, makan juga, tuan-tuan. Ya, ada satu benda lagi kita nak minum, nama dia air Zam-Zam. Minum. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, bila mana dia belah, tuan-tuan, anak kepada Halimatus Sa'diyah ni, bila dia tengok, dia panggil mak dia mama, kata dia, ada orang nak bunuh Muhammad. Halimatus Sa'diyah ni bila dengar, dia berkejar, dia meluru ke arah Muhammad, tuan-tuan, dia tengok dah tak ada dah. Ya, dia tengok pada dada sudah bercantum. Maknanya, tuan-tuan, Allah Ta'ala cucikan dada Nabi kita sebelum dia menjadi Nabi. Allahu Akbar. Dan bila Halimatus Sa'diyah ni dia tengok, tuan-tuan, dalam keadaan sedemikian, dia rasa bimbang. Dipulangkan balik kepada ibunya, Siti Aminah di Mekah. Pulang balik. Dan duduklah, tuan-tuan, Nabi kita ini bersama dengan ibu dia di Mekah. Selama berapa tahun? 2 tahun. Tak lama lepas tu, tuan-tuan, dah duduk. Mak dia pula rasa rindu pada kubur abah dia. Jomlah kita pergi Madinah, ziarah kubur abah. Nabi Muhammad pun ikut, tuan-tuan, dan bersama dengan rombongan itu, bukan saja ibu dia, tetapi datuk dia Abdul Muttalib dan bibi dia Ummu Aiman.
Pergi tuan-tuan kota Madinah melawat kubur Abah. Kita melawat kubur ni hari raya. Ya, kalau dulu zaman saya kecil-kecil sambil amin tuan-tuan, penuh ni duit siling. Tuan-tuan, dia tengok duit bukan amin. Ya. Nabi kita ni pergi ziarah sebulan duduk di kota Madinah, kemudian tuan balik semula ke Mekah. Dalam perjalanan balik itu tuan-tuan, Allah Taala jemput ibu dia pula meninggal. Antara perjalanan Madinah menuju ke Mekah, ibu dia sakit. Dan sakit tuan-tuan dengan izin Allah meninggal. Yang ni yang Allah Ta'ala tuan-tuan cerita dalam surah Ad-Duha. Alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, kata Allah. Tidakkah kamu dapati orang yang bernama Muhammad tu yatim? Sebab tu kalau kita tuan-tuan, anak kita ni yatim, jangan bimbang. Sebab orang yatim ni jadi orang yang hebat. Yatim. Bila mana tuan-tuan yatim, ketika umurnya 6 tahun. Kerana atuk dia tuan-tuan, nama Abdul Muttalib, dia bawa balik ke Mekah, duduk dengan atuk dia. Kemudian tuan-tuan 2 tahun duduk dengan atuk dia. Tak lama lepas tu tuan-tuan, atuk dia pula meninggal ketika umur Nabi 8 tahun. Meninggal pula aki. Diserahkan pula Nabi kita kepada siapa? Pok saudara dia, Abu Talib. Dan kerja Abu Talib ni tuan-tuan, kerja dia berniaga ke Syam. Ulang alik. Akhirnya tuan-tuan dalam perjalanan itu, kemudian seorang pendeta Yahudi yang bernama Bukhairah, dia tengok awan melindungi Nabi SAW. Dan dia pesan kepada orang yang bawa Nabi kita ni tuan-tuan supaya cepat bawa balik. Kerana apa? Takut dibunuh. Maknanya tuan-tuan, Nabi ni orang nak bunuh sejak daripada kecil. Kita orang ugut je. Ceramahlah. Tukar ke sabar. Ini Nabi sejak daripada kecil. Sejak daripada kecil tuan-tuan orang nak bunuh dia. Kemudian tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, bila mana Nabi kita meningkat umurnya 25 tahun. 25. Dia bawa tuan-tuan barang dagangan milik siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Bawa barang dagangan. Ya. Pergi ke mana? Syam. Ulang alik. Dan hasil daripada itu tuan-tuan, Siti Khadijah binti Khuwailid ni, dia tertarik pada Nabi, kemudian dia pinang Nabi. Maknanya kalau ada janda lepas raya ni pinang kita tuan-tuan, dia ikut sunnah Nabi. Sebab Siti Khadijah binti Khuwailid ni dia janda. Dia telah berkahwin 2 kali. Dengan suami pertama kahwin, meninggal suami pertama. Kahwin pula dengan lelaki yang kedua, meninggal juga tuan-tuan. Tak ada anak. Akhir kahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan dia zuriat, anak. Dan kita tengok tuan-tuan hidup dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Taala tuan-tuan. Lepas pada tu meninggal pula Siti Khadijah binti Khuwailid, meninggal pula. Dan sebelum Siti Khadijah dia meninggal tuan-tuan, sempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangku Siti Khadijah. Sebab tu kita kena minta, ya Allah, kalau aku, ya Allah, esok isteri aku meninggal, ya Allah, berikanlah ruang kepada aku, ya Allah, supaya aku sempat pangku dia. Sebab Nabi sempat pangku. Dan Nabi tanya kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, awak ni rasanya tak lama dah awak akan meninggalkan aku. Ya, kata Siti Khadijah. Tapi aku nak tanya kamu, wahai Rasulullah, tak cukup ke harta yang aku tinggalkan itu? Sebab Siti Khadijah binti Khuwailid ni bukan jalan-jalan orang. Dia business woman. Ahli perniagaan. Kita tu isteri kita nurse. Ya, habis gagah betul-betul peguam bela, peguam cara. Dia ni business woman. Siti Khadijah cakap pada Nabi kita, tuan-tuan, kalau sebenarnya tak cukup harta yang aku tinggalkan itu, kata dia, selepas saja aku meninggal, biarkan kuburan aku itu begitu lama, kemudian datang balik ke kuburan aku, gali balik. So gali. Dah gali kubur itu, ambil tulang belulang aku, kata dia, bawa balik ke rumah, basuh tulang. Dah basuh tulang itu, bersihkan, dia cakap dah bersihkan, bawa ke pasar, jual. Jika tulang aku itu ada harga, jual.
Dan hasil daripada jualan itu, gunakanlah duit itu untuk apa? Perjuangan Islam, tuan-tuan. Berjuang. Nah, kita baru nak berjuang, isteri canggih apa esok tukar siapa? Kita. Ya. Yang tuan-tuan isteri ni, Allahu Akbar, sebelum meninggal dia pesan saya, kerana apa? Sayangnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, tuan-tuan, tanda kita sayang pada Nabi? Bagaimana tanda? Kalau kita tengok seorang lagi, tuan-tuan, bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tanda dia sayang pada Nabi bagaimana, tuan-tuan? Anas bin Malik ni siapa pula, Ustaz? Anas bin Malik ni, tuan-tuan, ketika mana Nabi berhijrah ke kota Madinah, semua orang jumpa Nabi. Lepas orang, lepas orang. Akhirnya mok pada Anas bin Malik, dia jumpa juga Nabi. Dia kata, ya Muhammad, aku ni tak tahu nak hadiah benda apa, kata dia. Cuma aku ada anak seorang, nama anak aku ni Anas, abah dia nama Malik. Ambillah anak aku ni, jadikan dia khadam. Jadi khadam. Nabi kita ambil. Dan dia duduk bersama dengan Nabi, tuan-tuan, sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wafat. Kemudian, tuan-tuan, selepas saja wafat Nabi, orang-orang yang tak sempat jumpa Nabi, tak sempat jumpa. Mereka jumpa Anas bin Malik, tanya pada Anas bin Malik, wahai Anas, ada tak benda apa yang Nabi tinggal pada kamu? Jawab Anas bin Malik, ada. Pertama, Quran, kata dia. Ya, kamu tahu Quran tu. Selain pada tu, hadis. Selain pada tu, senyap Anas. Kemudian Anas beri jawapan, ada lagi. Aku juga turut menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi. Mereka ni, tuan-tuan, bila sebut rambut Nabi, semua pakat ndok belaka. Yang ni ndok, yang ni ndok, yang ni. Macam kita lah. Berdera banyak. Kau nak satu berdera, nak satu berdera, nak satu. Last tinggal satu. Enggak. Ni pakat ambil. Betul-betul. Ni kau tinggal satu. Ini nak pergi ke, ini bawa Terengganu ni. Contoh. Ada tak? Ya? Begitu Anas bin Malik. Lepas seorang, akhirnya tuan-tuan tinggal selai je dalam simpanan Anas bin Malik. Tinggal selai. Dan Anas bin Malik ni bukan calon-calon orang, akhirnya jadi tok guru besar. Dan mempunyai anak murid yang ramai. Dan Anas bin Malik, tuan-tuan, dia pesan pada anak murid dia. Dia kata, rambut selai ni, kata dia, jangan beri pada orang. Tapi ingat, kata dia, bila aku meninggal nanti, tanda aku kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil rambut selai ni, letak bawah lidah aku nak bersemadikan jasad aku bersama dengan sebahagian daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana dengan kita, tuan-tuan, yang kita berselawat pada Nabi? Akhir sekali, tuan-tuan, kata ulama, khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 benda yang menjadi sunnah para rasul. Yang pertama apa, tuan-tuan? Al-haya'u, ada rasa malu. Malunya kita ni, tuan-tuan, antara sunnah Nabi. Dan Nabi ni malu, dia lebih malu daripada anak dara pingitan. Malu Nabi. Yang kedua, tuan-tuan, wal hilmu, sifat pemaaf. Nabi kita ni sifat pemaaf. Kan ada cerita makcik, tuan-tuan, bila Nabi lalu letak tai, letak duri. Nabi lalu, tuan-tuan, luka kaki dia. Akhir sekali Nabi lalu lagi, tuan-tuan, makcik ni tak ada dah. Nabi pelik, tanya dia, mana pergi makcik ni? Jiran dia sebut sakit dah. Nabi bila sebut sakit macam kita, biar dia rasa sakit. Nabi tak ya. Nabi bila sebut sakit, terus balik tanya Siti Aisyah, ada tidak makanan rumah kita ni? Ada. Makanan apa? Roti. Masak sedap-sedap kuah dia. Nabi, tuan-tuan, bila mana Siti Aisyah masak sedap-sedap, dia pun bungkus bawa pergi rumah ni. Makcik ni menangis. Dia kata, tak ada orang ziarah aku, kata dia, melainkan kamu, wahai Muhammad. Ni, ya, dia ada sifat pemaaf. Tu yang kedua. Yang pertama, al-haya'u, rasa malu. Yang kedua, wal hilmu, pemaaf. Yang ketiga, tuan-tuan, antara sunnah pada Nabi, wal hijamah, bekam. Ya, siapa yang sepanjang hidup dia dah 60 tahun tak pernah bekam dah. Dan bekam ni, uji kaji yang dibuat, tuan-tuan, 500 kali ganda lebih hebat daripada akupuncture. Lebih hebat. Ya. Untuk apa? Untuk buang, tuan-tuan, darah-darah yang ada dalam tubuh kita yang berbentuk kotoran. Dan perlu kita ingat, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj,
Nabi SAW bila mana jumpa malaikat yang begitu ramai, seluruh para malaikat yang Nabi jumpa ni, seluruh malaikat dia pesan, wahai Muhammad, muru ummatika bil hijamah, kata mereka. Muhammad pesan dengan umat awak, Muhammad jangan lupa bekam. Jumpa lagi malaikat ni pesan juga, Muhammad jangan lupa ni, dia nak beritahu ni, suruh umat kamu bekam. Yang ni pula beritahu Muhammad jangan lupa pesan pada umat awak bekam. Itu yang ketiga, sunnah para rasul. Yang keempat, tuan-tuan, wasiwak, bersugi. Sugi. Siapa yang mata kurang-kurang, tuan-tuan, tak berapa cerah mata, sugi. Ya, supaya mata kita jadi cerah. Nah, ambil kayu sugi. Dan sugi ni ada cara, ya. Bukan bahai ke tu, gigit ke bahai, bahai dah, tuan-tuan. Ya. Kayu sugi ni, tuan-tuan, saya tanya orang yang pengalaman. Dia kata sugi ni bila kita dah sugi, hilang dah rasa masin dia. Masin tu ubat ni. Potong, sugi kunyah balik, beruh balik, rasa dah hilang masin, potong. Kita sebatang 3 tahun, tuan-tuan. Oh, sebatang seminggu, rak habis. Nah, kita 3 tahun. Allahu Akbar. Itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, menjadi sunnah para rasul. Yang kelima, wa ta'attur, memakai wangi-wangian. Ya, sebab kita ni yang berpuasa wangi, mulut kita wangi. Bertemu dengan Allah Ta'ala, mulut kita ni harum, lebih harum daripada bau kasturi. Begitu juga, tuan-tuan, antara sunnah Nabi kita memakai wangi-wangian. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, seberingkas yang dapat saya kongsikan pada malam ini berkaitan dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, tuan-tuan, ianya menyentik minda kita, mengetuk pintu hati kita untuk lebih-lebih lagi kita kasih dan cinta pada Rasulullah SAW. Untuk akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami, ya Allah, pintu lembayung kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tubuh kami untuk beribadat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah ke dalam hati kami rasa takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab kuburmu, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada diazabkan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna min hizyin nar, Allahumma ajirna min kulli amali yuqaribuna ila nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.